Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Su'ila Shiblilu ba'da mautihi an halihi fil manam faqala qala Allah li ya Aba Bakr atadri bima ghafartu lak qultu bi salihi amali qala la qultu bi ikhlasi ubudiyati qala la qultu bi hajji wa sawmi wa salati qala la qultu بهجرتي للصالحين ولطلب العلم قال لا قلت إلهي فبما قال تعالى أتذكر حين كنت تمشي في درب بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد وهي تنزوي من شدته فأخذتها رحمة لها وأدخلتها في فرو كان عليك وقاية لها قلت نعم. فقال تعالى برحمتك لتلك الهرة rahimtuka. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala bila ihsan limpah kurnia dia masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dihidupkan kita ni bukan di atas sebab amal kita, taat kita, di atas ilmu kita, di atas kesungguhan kita, ataupun sebarang sebab lain. Bahkan tiada apa yang ada pada kita ni melainkan semuanya limpah kurnia dia. Alhamdulillah, limpah kurnia dia diberi kita mudah untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, diberi kita haluba untuk nak belajar, nak memahami perjalanan agama, nak hidup cara hidup beragama, berakhlak macam mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa banyak nak berselawat atas baginda, nak mentauhidkan Allah Taala setiap masa. Alhamdulillah, diberi kita kekuatan, keupayaan, kesihatan, beri kita kemudahan untuk berada dalam majlis yang Allah Ta'ala beri kemuliaan. Alhamdulillah, insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan sekali lagi malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab An-Nasaihul Ibad. Su'ila Shibliyu ba'da mauti. Masih pengarang kita nak menyebut beberapa peristiwa yang ada kaitannya dengan salah seorang daripada ulama Sufi Al-Baghdadi. Dia adalah murid kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia hidup pada kurun ketiga. Seorang ulama Sufi yang masyhur, yang hijrah dia meninggalkan pangkat kebesaran yang dia kalau ikut salah seorang daripada orang yang pernah dilantik oleh pemerintah menjadi gubernur pemerintah pada zaman pemerintahan ke-9 Baghdad dulu.
Tapi dia tinggal dengan pemerintahan dia semata-mata nak pergi belajar, nak menuntut ilmu, nak macam mana istilahnya betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala, nak menzahirkan dan menyerahkan jiwa raga dia untuk agama. Dan dia lah antara anak murid yang paling dibanggakan oleh Syekh Junaid Baghdadi, sehingga kan di akhirat esok kata Syekh Junaid Baghdadi, kalau katalah Allah Ta'ala tanya apa yang kau nak bawa hadiah untuk persembahan kepadaku, Syekh Junaid Baghdadi kata, ni aku nak bawa anak murid aku bernama Abu Bakar Ash-Shibli ni, untuk menunjukkan yang ni anak murid aku yang dengan dia, yang dia ni, yang Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih jadi sebab untuk menyebabkan Abu Bakar Ash-Shibli ni jadi seorang yang sangat tinggi martabat dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lepas kita cerita mengenai bagaimana anak Abdullah Ibnu Mujahid, anak Ibnu Mujahid, salah seorang daripada tabi'in kabir di kalangan para tabi'in yang berjumpa dengan ramai sahabat. Anak dia bila ditandangi oleh Abu Bakar Shibli, teguh kucup dahi dia dan ada amalan khas yang dia amal, yang menyebabkan salah satu sebab kenapa dapat kelebihan yang dia anak bagi Ibnu Mujahid ni pernah mimpi jumpa Rasulullah, yang Rasulullah mengkucup dahi Ash-Shibli disebabkan amalan dia lepas setiap kali sembahyang fardu baca laqad ja'akum dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara amalan-amalan untuk guru kita ni, sebab apa yang dia ajar khasnya nak sebut tentang selawat. Kalau tak selepas salam, selepas sembahyang terus berselawat pun, habis doa nak bangkit sebelum daripada duduk tu, berselawat dulu untuk Nabi SAW, beri salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nur Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Ajar untuk bagi salam atas Nabi SAW, walaupun kita punya selawat bukanlah banyak mana kan. Tapi setiap kali sembahyang fardu nak bangkit aja, banyakkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mengaji, yang saya duk buat dekat Ampar ni, apa dia? Mengaji pasal ada passion untuk guru dulu. Lepas je mengaji, macam mana? Selawat atas Nabi SAW. Carilah mana-mana amal yang menyebabkan kita boleh istiqamah. Habis yang mengaji selawat, habis yang mengaji selawat, habis yang mengaji selawat. Kita betul-betul nak menghadap selawat ni kadang-kadang tak rajin mana. Saya sebut saya lah kan. Kalau hampa boleh rajin, Masya Allah, tabarakallah. Tapi untuk bagi jadi rajin tu, dia cari satu amalan yang dia sangat simple, tapi kita buat istiqamah. Sampai tempat lain kalau tak biasa dijadikan amalan untuk berselawat lepas ngajar pun, kita dah biasa duduk selawat lepas ngajar ni, dia lajak mulut selawat tu ada. Yang tu contoh lepas ngajar, begitu juga jadi kan. Kita punya sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, baik sembahyang sunat qada, sembahyang sunat qada, sembahyang sunat duha ke, bangun malam ke, ataupun nak tidur ke, nak makan ke, lepas makan ke, lepas waktu asar ke, sebelum maghrib ke, lepas subuh ke, carilah mana kesempatan kita yang boleh menyebabkan yang tu jadi satu kebiasaan kita, jadi darah daging kita, jadi satu prinsip hidup kita. Ni amalan aku tak banyak pun tapi istiqamah. Memang tutup guru kita duk ajar macam tu, baca Quran ke, selawat ke, zikir ke, istighfar ke, atau sedekah sekalipun. Walaupun ada kita bicara sikit dulu bab dan kitab Qurratul Ain sedekah, bagi sekaligus ke, nak bagi sikit-sikit ke. Contohlah satu hari bagi RM5, 30 hari baru 150 kan. Bagi 200 ketik senang, tak gaduh tiap-tiap hari bagi. Tapi nak jadi keamalan, hari-hari ada sedekah RM5, 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 RM5. Dia ada baiknya dari sudut istiqamah kan, amal tiap-tiap hari, dengan tu jadi satu istiqamah dan jadi amalan ke diri. Dia ada istimewa kat situ, berbanding dengan walaupun bagi seketui 200, berbanding dengan sehari-sehari RM5. Tapi kalau sebulan 200, sebulan 200, sebulan 200, okey. Pasal ada infak bulanan,
Yang mingguan, yang harian, yang bulanan, yang tahunan. Dia memang kena ada macam tu. Satu kita sendiri pun di sebab ibadat, kita ada ibadat bulanan, harian, tahunan, mingguan kan. Jumaat mingguan, puasa tahunan, fitrah tahunan, zakat tahunan, puasa sunat ayyamul bid, ayyamul sud atau bulanan, Isnin Khamis mingguan, semayang harian. Untuk kena orang perempuan main haid dah tak boleh semayang, jadikanlah selawatlah antara yang paling mudah. Orang perempuan ni dia punya ibadat supaya tak terganggu, dia paling mudah selawat. Basuh pinggan selawat, basuh baju selawat, lipat kain selawat. Kita orang jantan macam-macam amalan boleh buat, asal tak gaduh main haid. Tapi hak tu yang rajin tu sikit dah sebut itu kan. Jadi memang cabaran banyak. Kadang kita tak ada halangan untuk buat ibadat, tapi tak buat ibadat. Orang perempuan ada halangan buat ibadat, tapi dia memang gedik-gedik nak buat ibadat. Dia memang macam tu. Iya. Saya ramai orang perempuan tanya, Ustaz boleh tak kita selalu dah baca Al-Maksurat, betul? Hari-hari Makzurah ni, main haid ni, boleh tak baca Maksurah juga? Mana boleh baca, ada ayat Quran. Kata dia dah jadi wirid. Kalau wirid pun kalau kau baca tu kau rasa Quran, mana boleh. Kalau baca Quran tak rasa Quran, pasal macam baca bismillah, macam baca Allahu Akbar, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila orang mati, tak feeling dah Quran. Yang tu tak apa lah. Tapi memang duk qul huwallahu ahad, Allahu samad, duk baca ayat kursi, mana mau ya. Tak boleh baca. Ada ustaz kata boleh, ustaz Penin memang kata boleh. Sikit kat situ. Nak sebut apa? Dia memang macam tu dah kan. Orang yang tak boleh buat ibadat, dia gemar nak buat ibadat. Orang yang boleh buat ibadat, tak ada pula semangat buat ibadat. Allahumma ighfir lana. Baik. Ni nak cerita apa ni? Pernah ditanya Syekh Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar tu kunyah dia lah. Ash-Shibli, dia pernah ditanya selepas dia mati. Dia dah mati, ada hal dia masa tengah mati, masa duk mati tu, ditanya keadaan dia, dan boleh tanya keadaan dia macam mana dalam tidur. Maksudnya ada orang mimpi jumpa Syekh Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli ni rahmatullah alaih, jumpa dia dalam mimpi dan ditanya kepada Syekh Shibli ni, apa Allah Ta'ala balas kat kamu dalam kubur? Ada macam tu, memang ada. Tu ada kita bicara lepas, mimpi orang soleh ni, dia banyak perkara lah yang berlaku, yang kita tengok dalam sejarah-sejarah ulama kita, yang mimpi mereka bukan sebarang mimpi. Mimpi kisah Ahmad bin Hanbal, Allahumma salli, bukan Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah kan, dengan guru dia Syekh Ahmad, macam mana boleh kelahi dengan dahari melalui mimpi kan. Banyak ulama-ulama kita yang mimpi mereka ni, dia bukan sebarang mimpi. Kita ni tak pernah mimpi yang elok-elok, mimpi semua merapu, dan kita pun tak hidup dalam keadaan, orang kata apa, dalam kerangka amalan soleh, iman soleh, dalam sentiasa keadaan taat, wuduk, zikir, selawat, kasih, khidmat, ibadat, taat. Kita tak duduk dalam keadaan macam tu. Satu mimpi, kalau mimpi merapu kan. Demo ni Masya Allah kan. Orang tak mau percaya tu lantak ke dia lah kan. Pasal memang ada orang kritik langsung buat mimpi ni, sikit-sikit mimpi, terutama Cik B tu kan. Oh, dia orang musuh sangat kalau kita sebut bab mimpi ni. Macam mana pun kaedah kita, dia tak mau ikut punya pasal kita ada kaedah, dan disebut oleh ulama, tambahlah cerita daripada kitab tutup guru yang nukilan pula daripada mereka-mereka yang siqah dari sudut ilmu dia, taat dia, dan sampai kepada kita pula melalui salah silah dan perkhabaran yang mutawatir, daripada satu mulut ke satu mulut, daripada satu generasi ke satu generasi, menceritakan cerita orang soleh-soleh yang selepas daripada zaman Nabi, yang sampai ke kita ni dicerita dengan secara mutawatirnya sampai kepada kita, sampai disebut oleh ulama cerita-cerita tersebut. Kita percaya, kita beriman.
Kita percaya cerita ni bukan cerita kosong, dia ada sesuatu pada cerita itu. Baik. Jadi Syekh Abu Bakar Asyibli ni selepas dia mati, pernah ada orang mimpi jumpa dia. Masa tu dia meninggal lah. Faqala, ditanya pada dia dalam tidur, maka katanya. Jadi dalam mimpi tu Abu Bakar Asyibli cerita dekat orang yang bermimpi ni, dia kata dalam kubur tu Allah Ta'ala berkata kepada aku. Abu Bakar Asyibli bercerita pada orang yang mimpi ni macam ni, kata dia, masa aku dalam kubur ni Allah Ta'ala berkata dengan aku. Apa Allah Ta'ala kata? Wahai Abu Bakar. Abu Bakar ni Abu Bakar Asyibli tu lah. So kaedah Arab dia ada nama, ada kunyah, ada laqab. Jadi istilah bahasa Arabnya perkataan yang dimula dengan Abu, Abi, Aba kan. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Qahafah, apa seumpama itu, Abu Hafs. Ada Abu tu, yang tu dipanggil kunyah. Istilahnya dipanggil kunyah. Kunyah ni apa? Kunyah ni kan. Maksudnya gelaran pak long, pak cik, pak su, pak ndak. Guna bahasa pak tu. Abu tu bapak kan. Kita Melayu pun ada, tapi kita tak guna bapak, kita guna pak kan. Pak long, pak ngah, pak ndak, pak cik. Pak apa lagi? Kalau jenis gelaran panggil lah mat. Mat bulu. Mat capang. Apa macam-macam nama mat lah kan. Kalau mat saja pun ada je gelaran macam tu. Cuma kita tak ada pengistilahan macam mana kaedah Arab. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata kat Abu Bakar Asyibli ni, adakah kamu tahu apa yang aku ampuni akan kamu? Jadi faham tu antara keistimewaan Syekh Abu Bakar Asyibli ni, dia masuk kubur tak ada pertanyaan munkar nakir, dapat keampunan Allah Ta'ala, dapat duduk dalam kubur tu macam mana rehat dan tidurnya pengantin di malam pertama. Jadi tak ada apa-apa masalah kat dia masa masuk alam barzah tu. Jadi ditanya kepada dia, adakah kamu tahu apa yang sebab aku ampun kamu? Kata Allah Ta'ala. Jadi boleh ke Allah Ta'ala berkata-kata dengan orang dalam kubur ni? Dah berpindah alam barzah ni, tak ada apa yang mustahil dalam bab tu. Keedah nak berkata-kata dengan Allah Ta'ala secara jaga, melihat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jaga ni kat dunia memang tak boleh. Melainkan yang berlaku istimewa dekat Nabi Musa, dekat Rasulullah SAW boleh melihat Allah Ta'ala. Yang tu aje kan. Adapun orang biasa ni takkan berlaku, khasnya dalam bab melihat Allah Ta'ala. Yang ni bicara apa? Bab Allah berkata-kata kepada Abu Bakar Asyibli, kamu tahu tak kenapa apa yang aku ampun kau? Kata dia. Aku kata Abu Bakar Asyibli, dia pun jawablah, dengan amal soleh aku kot, katanya. Kata Allah Ta'ala tidak. La, kata dia. Jadi sebut la tu kalau kita belajar tajwid bukan la, apa? La. La, katanya tidak. Kemudian dijawab lagi oleh Abu Bakar Asyibli, dengan ikhlasnya amal ibadatku. Dia boleh tahu ibadat dia ikhlas. Kita ikhlas pun kita tak tahu apa dia. Apa dia ikhlas ni? Ikhlas ni dia sirrun minal asrar, rahsia dalam rahsia. Benda rahsia dalam rahsia tu. Dia buat satu amalan yang dia memang sedar apa yang dia buat tu bukan dia buat, tapi Allah yang bagi hidayat, dan dia buat tu Allah yang bagi kederat, dan dia buat tu untuk Allah yang berikan dia nikmat. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dia boleh taat. Tu ikhlas. Saya ngaji ada guru sebut buat ibadat ikhlas ni istilahnya buat ibadat dengan Allah, dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dia minallahi billahi ilallahi, minallahi billahi ilallahi. Apa dia? Minallahi billahi ilallahi. Apa minallah? Boleh buat ni daripada limpah kurnia Allah Ta'ala. Billahi, dengan rahmat dan limpah kurnia dia. Buat ibadat pun ilallah,
untuk menzahirkan rasa berhajat kepada Allah Ta'ala, rasa kesyukuran pada Allah Ta'ala, rasa kita ni dah dibeli oleh Allah Ta'ala, kita ni kepunyaan dan milik pada Allah Ta'ala. Itu ikhlas tu. Kata dia, pasal ikhlas aku ke dalam ibadat ni, maka engkau beri keampunan padaku. Kata Allah Ta'ala, katanya, ya Allah, tidak, la. Aku kata lagi, dengan haji dan puasa dan salat aku ke? Banyaknya amalan dia kan. Kita kalau nak sebut ni tak gamak rasanya. Haji pun tak ada, umrah pun tak ada, salat pun tak ada, ngaji pun tidak. Khidmat pun sikit, ngaji pun tak faham, zikir pun tidak, selawat pun tak ada. Allah, kita ni, ya Allah. Saya sebut saya lah tu, saya bukan cerita orang lain tu. Katanya tidak, katanya. Bukan pasal haji, bukan puasa, bukan salat. Jadi puasa pun rajin, haji pun kerap, solat pun selalu, masya-Allah. Lepas tu dia kata, adakah dengan sebab hijrahku kepada orang-orang soleh dan untuk menuntut ilmu? Jadi antara hijrah dia apa? Tinggal habis pangkat-pangkat dan kebesaran dia, semata-mata untuk istilahnya musahabah dengan guru dia Syekh Junaid Baghdadi, dan untuk dia nak menuntut ilmu, nak belajar apa yang sepatutnya kena belajar. Hijrah sungguh tu, tinggal habis semua kepentingan, tak ada ingat nak balik lah. Orang hijrah ni macam mana Rasulullah hijrah daripada Mekah Madinah, walaupun Mekah ni tempat tumpah darah dia, tapi seronok dia lagi pergi Madinah. Seronok dia di Madinah, walaupun Mekah tu tempat tumpah darah dia. Tu istilah kita lah kan. Apa maksud tempat tumpah darah dia? Dia dilahirkan di situ, tak gaduh lah, mati di perantauan. Yang penting tempat kita merantau tu bagus. Jadi pada jauh datang, mai Banggul Batu, boleh seronok duduk Banggul Batu walaupun nama batu, tapi macam mai hujan kat negeri kita, hujan mai tak teringinnya siapa, macam hujan mai tapi batu ni. Baik duduk Banggul Batu tapi mai, guna bahasa tu sikit. Jadi dia hijrah untuk duduk dengan orang-orang yang soleh dan untuk menuntut ilmu. Dengan sebab tu ke kau bagi keampunan aku ya Allah. Kata Allah Ta'ala, nya tu dia bubuh N besar tu, capital N. Nak menunjukkan nya tu siapa? Allah. Yang ni dipanggil bahasa Arab, saya sebut apa mana? Marji'un Dhamir. Apa Marji'un Dhamir? Sebab kalau Dhamir ganti nama tu nak pergi ke siapa? Satu kadang kita baca kitab Rumi macam ni pun dah ada dah cara-cara kaedah nak ambil faham macam mana nak menggunakan uslub Arab ke sana tu. Kata Allah Ta'ala, dah bukan pasal hijrah kamu, dah bukan pasal menuntut ilmu kamu. Satu kalau kita perhati ni, kita buat taat ni, kalau Allah Ta'ala tak terima kita punya taat, walaupun hebat macam mana kita buat, macam mana, tak ada nilai sikit pun ke Allah Ta'ala. Di sebaliknya, ada kita belajar prinsip-prinsip akidah lepas. Apa dia? Kalau buat dosa, walaupun kecil, tapi kalau Allah Ta'ala charge dosa tu, walaupun kecil, dia jadi besar. Kan tu, kita takut tu. Tu yang kalau boleh, jangan cuba-cuba untuk membuat silap ni. Sengaja buat silap. Dan kalau terlajak apa ke, memanglah nafsu ni macam-macam lah. Kena baran ada, samsing ada, apa teko ada, gedebel ada kan. Cuba kan macam-macam perangai kita ni. Mana tak pasal-pasal pergi lempang orang, tak pasal-pasal terajang orang. Andai kan belajar taekwondo black 7 dan bila lagi nak pakai? Terajang je lah. Cakap mulut pun ikut dan aja. Janganlah kan. Pasal kalau ambil charge tu, kalau salah apa? Salah besar. Jadi adakah dengan sebab hijrah aku pergi cari duduk dengan orang saleh dan untuk menuntut ilmu? Katanya Allah Ta'ala, tidak, la. Kemudian aku kata lagi, Tuhanku, dengan sebab apa ya Allah? Bima, kata dia. Qultu ilahi bima, ilahi fa bima. Dengan sebab apa ni engkau bagi keampunan aku, kau bagi keampunan pada aku ya Allah. Apa jawapan dia? Jawapan Allah Ta'ala beri. Maka katanya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah kau masih ingat, kata dia, masa kamu berjalan pada satu lorong di satu hari di Baghdad,
memang dia di Baghdad, maka kamu dapati ada seekor kucing kecil yang lemah disebabkan sejuk. Dia kata ad'afahal bardu, oleh kerana terlalu sejuk, kucing tu jadi dhaif sangat. Kalau ayam tu kucing duk nyau. Lemah sangat tengok kucing tu disebabkan terlalu sejuk, dan ia telah meminggir ke suatu sudut kerana kesejukannya. Sejuk ni binatang pun Allah Ta'ala jadikan satu fitrah pada dia. Buat apa? Dia akan pergi ke ceruk-ceruk tempat tertentu untuk istilahnya cari penebat di sekeliling dia, supaya dengan tu kepanasan yang ada pada badan dia tu boleh ada dan terkumpul, boleh kurangkan kesejukan yang ada pada badan dia. Itulah bahasanya kan. Memang macam tu, yang kita selimut, duduk bilik kecil kan, cari penebat. Kalau selimut tu tebal, mula tu ada span pula dalam, waktu lagi ada bulu burung, waktu antara sebab-sebab untuk memanaskan badan. Buatlah sebab. Habis-habis pakai panas. La ilaha illallah, Allah bagi panas. Kalau duduk tempat sejuk jangan tak tahu, tak tahan tu. Saya kata saya pergi Baghdad 2 kali tu, ada sekali saya pergi tu musim sejuk gila. Pergi Baghdad pun sejuk dah. Duduk dalam airport dia tu, pintu tutup kan, tak adalah rasa sejuk sangat. Bila dah siap semua, cop-cop cek apa nak keluar, buka pintu airport tu, ya Allah sejuknya. Tutup ni macam Eskimo tu, tutup ni, buka, sejuknya. Orang Baghdad tengok kita gelak. Kenapa? Demo dah biasa. Kita tengok dia pakai baju t-shirt, pakai seluar panjang je, selamba je. Kita punyalah sejuk getong, dia selamba je. Demo dah biasa. Nak cerita sejuk tu sikit, cerita sejuk. Baik, lepas tu bila tengok kucing macam tu, maka kamu ambilnya kucing tu. Pasal apa? Kerana kasihankan kucing tu, dan kamu masukkan ia ke dalam selimut bulu yang ada di atas tubuh kamu untuk melindunginya. Maksudnya ada ridak apa dia pakai, ada selimut dia pakai, lepas tu selimut tu pula berbulu. Jadi kalau ada berbulu ni, selalu dia boleh memerangkap udara untuk jadi penebat, untuk menyebabkan jadi ada kepanasan tu. Kucing yang kesejukan tu pun dia ambil, dia tutup, dia balut dengan selimut ni. Maka aku kata, ya, adakah Allah Ta'ala kata kau ingat lagi tak? Ya, aku ingat, kata Abu Bakar Asyibli ni. Maka katanya, kata Allah Ta'ala, dengan belah kasihan kamu kepada kucing itu, aku kasihani kamu. Allah kata sebab kucingnya. Dan kita dengar hadis pun, saya ngaji pun banyak ramai guru pesan macam tu. Satu hadis yang jangan masuk syamalah ni, saya ingat hadis tu. Kita bukan kaki apa hadis pun, tapi pasal Tutup Guru dia highlight yang hadis tu. Baiklah ni kita ingat. Dia kata apa? Bagaimana seorang perempuan, tapi yang ni dia tambat kucing sampai kucing mati dalam peliharaan dia. Siang puasa, malam tahajud, tapi masuk neraka. Dengan sebab orang Ta'ala cas salah dia, yang dalam hadis tersebut, dakhalati mar'atu nara fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha. Kata Rasulullah kama qala, seorang perempuan ni yang malam qiyamul lail, siang puasa, tapi dia ada kucing yang dia duk tambat, dia tak pergi makan sampai mati dalam tambatan dia. Allah Ta'ala masukkan perempuan tu dalam neraka sebab tak ada ihsan dengan binatang. Sebab tu je. Yang ni Abu Bakar Shibli memang taat sangat orangnya, ahli sufi usah. Tapi yang menyebabkan dapat keampunan dan rahmat Allah Ta'ala besar pasal apa? Pasal belah ihsan pada seekor kucing. Satu, kita diajar oleh para ulama, tutup guru kita, apa dia? Tengok seseorang tu jangan ada buruk sangka. Memang ada manusia ni kadang perangai buruk, memang ada. Tapi kita diajar untuk jangan lihat buruk dia, tapi lihat baik dia. Tapi kalau dah depan mata buruk, tegur lah. Kadang kita nak tegur tak berani, bagi tahulah pada orang yang
berwajib untuk dengan itu dia boleh menegur benda mungkar. Pasal benda mungkar kena cegah. Kita bukan nak cari salah orang, kita tak diajar pun pergi ngintai-ngintai cari salah orang, tapi jalan-jalan jumpa. Dah jumpa takkan nak biar, tegur lah kan. Tapi tak diajar untuk saja pasang kamera, tengok orang ni pergi sini buat apa, ngintip dia buat apa, tengok pondok dia berlubang, tengok dia buat apa, benda-benda tak ketahuan untuk report pula, cerita kat orang yang ni dia buat jahat macam ni, orang lain tak tahu, aku seorang je tahu, aku nak tengok perangai dia. Kan itu kita tak macam tu. Tapi kalau ada perangai tak elok, depan orang pula buat, tegur lah. Mana nak tegur, dah tak boleh tegur, buat report, cerita. Ada orang betul kan, kena betul, memang kena betul tindakan tu dah. Tambah pula dia buat tu jahat depan orang ramai, orang lain pun tegur dia di atas perbuatan jahat yang tak elok tu, tapi dia buat something je. Kena apa betul, Jadi jangan ada salah faham pula dalam pelaksanaan syariat macam tu. Jaga juga tu, pasal bab-bab macam ni pun ada juga orang sivil, pahaman akidah dia fake dia punya fake dia pelak macam tu lah kan. Macam kita kalau ada peraturan pun, peraturan yang ada ni bukan nak cari salah orang, tapi untuk mendisiplinkan supaya kita tu pastikan boleh dalam keadaan taat. Itu je. Bukan dengan kita boleh buat taat, lepas tu tengok ada orang ni dia tak buat taat, pasal apa orang tu tak kena pula. Jadi ketaatan yang ada pada kita tu sepatutnya dah bagus dah, tapi malangnya apa yang taat kita buat, kita bukan nak syukur Allah Ta'ala bagi kat kita boleh taat dengan sebab undang-undang tu, tapi saja pergi tengok aib orang, kenapa dia tak kena pula macam tu. Bukan cara dia macam tu, kita tak diajar macam tu. Saya ngaji kalau duk arwah batin pun dia pesan gitu. Dia kita pasal kalau arwah batin dia memang ada buku lah dah, dia buat satu macam frame tu, undang-undang madrasah, satu hari mengaji berapa kitab. Buat undang-undang tu untuk jadi panduan, ni undang-undang kat madrasah. Berjemaah mesti berjemaah, tak boleh pakai t-shirt seluar, mesti pakai baju Melayu, kain pelekat, berserban. Ni punya undang-undang tu walaupun biasa tak dibenarkan permainan yang melalai kan. Pecah silat apa-apa dia tulis tu dalam tu kan. Awal-awal tulis wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia punya dasar dia. Sebut gini. Jadi siapa yang boleh buat, ujur pasal buat tu untuk jadi kita punya kehidupan ni bersistem, duduk kat madrasah, sekolah, apa seumpama tu. Jadi janganlah dengan apa kita boleh buat taat, dia tu tak buat pun. Macam tu. Kalau tak buat pun, kita bukan dengan dia tu tak buat, maka aku tak buat, kau ambil salah pula. Dia tak buat, aku tak apa pun. Bukan macam tu kaedah kita. Kaedah kita dah dia tak buat, kau jumpa, kau nasihatlah. Baiklah, kita sama yang jemaah sama. Bukan tujuan tengok orang tak buat benda baik tu, dengan tu jadi alasan pula untuk kita pula tak nak buat benda baik. Pasal ada orang lain tak nak buat benda baik. Lah, kan lawak namanya tu kan. Jaga syaitan dia akan kacau kita dalam bab amalan ni macam tu je pun. Ni jadikan kita ada buruk sangka, cari aib orang. Dan bukan pula maksudnya begitu, siapa yang buat aib tu, itulah engkau gaduh nak tengok aib orang je. Aku tak jemaah ke, aku tak naik mengaji ke, aku suka hati aku lah. Salah juga tu pun pelak ke, atau penampar yang bagi kan. Pasal bukan macam tu maksud dia. Bukan maksudnya kita bela orang-orang yang malas-malas ibadat ni, tapi tak diajar pada kita untuk pergi cari aib orang. Macam itulah. Faham? Elok. Satu, kita setiap mengaji kita ni ada pelajaran yang kita nak ambil, nak belajar macam mana nak betulkan kita punya, orang kata apa, manhaj kehidupan kita punya perspektif kehidupan. Aku nak hidup ni atas prinsip apa. Banyak orang kena belajar tu. Saya sampai lah ni, saya banyak belajar ni. Dulu tak pernah pegang khas atas nama orang mengurus pondok madrasah macam tu lah kan. Bila kita pegang ni lain tu. Dulu kita orang biasa, orang lain yang urus.
Kita dapat jawatan tertentu kecil-kecil ya. Bila kita pegang ni, baru tahu langit tinggi rendah. Lepas tu, macam mana nak buat? Banyak benda saya belajar ni. Yang dulu punya satu hal, yang sekarang punya satu hal. Tapi alhamdulillah Tok Guru kita dah ajar prinsip dia macam ni. Itu yang saya sebut tu. Apa dia. Bukan tujuan nak pergi cari salah orang, nak pukul orang, nak rembat orang. Bukan macam tu. Ada pasal saya pun nak rembat orang. Tapi ada yang tak dapat tidak. Rasulullah pun pernah kata, dia kata apa? Lau sariqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Penegasan Rasulullah kata apa? Kalaulah Fatimah anak Muhammad, anak dia lah. Lau sariqat Fatimatu bintu Muhammad. Fatimah ni anak perempuan Muhammad. Dia kata kat dia lah. Laqata'tu yadaha, aku potong tangan dia. Aku kerat tangan dia. Sedang mencuri. Penegasan Rasulullah macam tu lah. Tapi bukan bila buat apa-apa tengok pelekeh kan, sesuatu apa yang ada kat Rasulullah. Bukan macam tu. Jaga sikit macam tu. Jadi asal kita nak sebut tu yang amalan kita buat ni bukan terang mana kan. Tu macam mana? Tu jangan pelekeh kan apa kita buat benda-benda kebajikan. Walaupun hanya sekadar kutip sampah, cuci parit, gotong royong, vacuum kapet, kutip sampah, cuci, ambil mop lantai, biasa je pun. Tapi kita buat tu rupanya yang tu dengan kasih sayang, dengan rasa cinta, sayangkan masjid, sukakan kebersihan, buat dengan hati dan perasaan, jiwa raga pun buat, jiwa pun datang sekali, ada perasaan kasih sayang, seronok, cinta, kasih. Kalau Allah Ta'ala terima tu, besar nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Yang tu sebab dapat rahmat, sebab masuk syurga. Tapi kalau ada benda yang walaupun kita punya ibadat hebat-hebat sekalipun, tapi bila ada perangai kita lolak tu, buat pula dengan benci, dengan amarah, dengan niat nak buat jahat, sengaja pula, langgar pula, meremehkan pula benda jahat tu. Kalau cas salah tu, walaupun dosa kecil aja, kerana bukan dosa pun, dia buat adab aja pun, tapi dengan sebab tu orang Ta'ala hina kita. Alhamdulillah. Jaga semua. Yang kita duduk pondok ni, dia kena jaga semua bab-bab macam tu. Belajar jaga adab. Hatta letak kitab pun. Kadang kita tak biasa mengaji, payah juga kan. Kitab ni macam ni, saya letak sini, nombor letak mikrofon. Dulu Tok Guru pantang ambil mikrofon, letak atas kitab ni. Pantang saya megah martabat, mikrofon duduk atas kitab. Kitab ni letak pen tak boleh. Kitab dengan pen siapa tinggi? Pen bawah, kitab atas. Untuk pelik kau, pen lah kat atas. Nak kau lagi pelik, adalah pen kat atas. Kitab, pen bawah. Ada kunci motor, kau ambil kunci motor bawah atas kitab. Tak betul. Kunci motor bawah. Kan motor atas kitab, kunci motor atas kitab. Tak betul. Nak susun kitab ni ulama kira. Ada kitab kita 3-4 buah, nak susun siapa atas siapa bawah. Dia mesti susun tafsir, hadis, fiqh, tauhid. Kenapa fiqh tauhid pula? Dia pasal fiqh bab hukum hakam, tauhid dia kena dalil akli. Tauhid kita lah yang kita belajar sifat 20 tu, dia dalil akli. Fiqh ni dia dalil tafsili, Quran hadis. Jadi dalil akli dengan Quran hadis ni menang dalil tu. Satu kitab fiqh dulu, tak tauhid. Jadi baru kitab nahwu, soroh bawah. Tapi surat khabar macam mana? Surat khabar dengan kitab nahwu atas, surat khabar bawah. Susun kitab tu pun bukan berdosa pun. Memang bukan dosa pun bab tu. Tapi bab adab tu pun. Ulama dulu kira. Pasal apa tu? Pasal dia mau berkira sangat bab-bab macam tu. Pasal di atas prinsip ni lah yang kata kalau kita buat walaupun sekecil-kecil perkara, tapi kalau di situ buat pula dengan hati sanubari, dengan penuh kasih sayang, yang tu Allah Ta'ala terima pula amalan kita, walaupun kecil dia jadi besar. Contohlah kan, tak ada tukang masak, semua orang mogok. Ni balik, ni sakit, ni demam, ni sakit gigi, ni kahwin. Tak ada orang nak masak. Kita pun boleh lah bodoh-bodoh kan, masak-masak boleh nak masak apa lah, nasi pandai lah, betul apa? Buat telur dadar je lah kan. Goreng, bocok telur.
Siau. Ambil kicap, tuang dalam belanga, bubuh bawang sikit, rebus lega, bubuh sikit garam ni, bubuh sos, bubuh bawang, capak-capak kurang. Bolehlah budak-budak makan. Janji dia orang tak lapar. Dengan kasih sayang, kesian, pasal apa? Nak tolong penuntut ilmu. Ini je khidmat aku boleh buat. Tak mustahil yang tu sebab dengan rahmat Allah Ta'ala masuk syurga esok. Pasal kasih sayang. Tapi jangan ada macam ni, saja pergi kenat orang. Buat apa? Tahu dia ni bangun pagi, saja ikat kaki, ikat kain dia dengan benang. Kalau dia bangun esok, dia bangun terlondeh, nampak benda yang aib pada dia. Kau buat digest sekali macam tu. Dan kalau yang tu dia ambil cas, ambil salah esok, dengan sebab tu terbuka aib dia, mampu yang kau akhirat esok. Jangan belajar dan buat benda aib macam tu. Jangan belajar buat macam tu satu hal. Dan tidur pun jagalah. Kalau yang jenis tidur buah ni, saya tidur sini, bangun esok duduk tidur sana. Kau pakailah pakaian yang sempurna sikit, jangan pakai kain pelekat aja. Faham esok orang? Faham? Kalau tidur buah macam tu, kau pakailah seluar. Jangan pakai kain pelekat. Ni kain pelekat tutup muka buat selimut. Allah, kita bangun pagi, Allah. Masya Allah, balaun azim. Bukan apa Allah, meleceh budak-budak ni. Bagi steady sikit, pakailah seluar. Kalau awak tidur, orang kata apa, dengan sopan santunnya kan. Kalau tidur, ngiring itu lah. Syahdu dia tidur, relax. Tak apa lah. Kaki melekat tak ada apa. Ya ni, ya Allah. Gitu. Seluar tak pakai. Tapi bukan sini orang Jeffrey kan. Jeffrey pakai gitu. Wallahi. Tidur masjid lah tu. Orang kabur dah, bagi ada lapik. Lapik pun, lapik tak ke mana, dia tak ke mana lah. Saja cerita-cerita perangnya sikit. Sambil-sambil je tu nak khas bagi kursus satu, orang payah je. Nak cerita apa? Tentulah. Jadi tambah kita tu malam tengok belah ihsan, tolong selimutkan dia, tolong tutup kat dia. Tapi bagi ada akal sikit lah. Janganlah sampai orang lain jadi haru biru dengan sebab kita. Apa nak sebut tu? Kadang tengok berpeluh-peluh tidur tengok. Tahu siapa? Punya tak nak buka kipas. Kesian kita tengok berpeluh-peluh tidur, buka kipas. Yang tu kalau dia berpeluh-peluh, kita kesian tengok buka kipas. Yang ni dia seorang, kipas 3 penjuru ni. Ingat ke berapa ramai seorang je tidur? Ya Allah. Kipas satu, nombor 1 pun pada atas. Ni 3. Yang tu kalau cas salah, nanya. Siapa? Membazir namanya. Membazir. Lepas tu kadang-kadang kita tengok benda tu simple aja. Memang simple lah. Tak ada pergi curi harta benda orang. Tapi maksudnya kau telah salah guna. Takkan 3 biji kipas kau seorang. Kadang kipas dah sini dah ada, saja pergi duduk cerok tu. Buat apa? Kipas tala 2 tu. Yang dinding sana satu, sini satu. Tala betul-betul ada. Nah, yang sini satu kipas je. Ramai 10 orang tidur. Satu kipas je. Tu pun speed dia satu je. Yang dia 3. 3. 1-3 kipas dia seorang. Masya-Allah. Bagi ada kai sikit. Saya ajar apa ni sebenarnya? Ajar ada kasih sayang, ajar ada tanggungjawab, ajar apa yang sepatutnya tindakan kena buat. Kena buat. Jadi kata Allah Ta'ala kepada Syibli, kata dia, birahmatika tilka hirrati rahimtuka, dengan sebab engkau ada belah ihsan kepada kucing tersebut, maka dengan sebab tu aku belah ihsan padamu. Masya Allah. Satu, jangan meremeh-remehkan kebaikan walaupun dia kecil. Meremehkan tu jangan. Jangan. Begitu tak? Jangan meremeh-remehkan dosa ataupun benda yang
dosa hina, lekeh. Jangan menganggap ringan benda tu. Jangan anggap ringan. Jangan anggap ringan. Baik, wal maqalatu salasun, dan maqalah yang ke-30. Kalau ikut akhir ni, insya-Allah panjang umur kita nanti jumpa babu sulasi. Wal maqalatu salasun, qala Shibli juga lau dufintum halawatal wuslati, ya, oh dufin tu dal zal namanya, lau zuqtum halawatal wuslah ay qurbi ma'allah ta'ala araftum mararatal qati'ah. Masya-Allah. Kita belum lagi lah. Ay mararatal abdi, ay al abdu anhu subhanahu wa ta'ala. Mararatil abdi, mararatil bu'di, apa saya baca terbalik ni, ay mararatil bu'di anhu ta'ala, fa innahu azabun azimun inda ahli Allah ta'ala, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Ini perkataan Syibli. Satu, dia masyhur ni pasal dia ada kata-kata. Ulama sufi ni biasanya ada perkataan-perkataan dia yang kalau kita perhati di atas zauqi yang dia dapat, yang dia faham hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu, kata-kata dia cukup mahal dan berharga. Kalau orang biasa baca memang payah nak faham. Dia kena ahli dia baca faham. Kalau Wahabi baca lagi tak faham. Wahabi memang tak boleh faham perkataan sufi. Quran hadis pun tak boleh faham, sufi lagi dia susah nak faham. Perkataan sufi ni dalam bahasa-bahasa dia. Kata dia, makalah yang ke-30, kata Asy-Syibli, kalau kamu dapat kecap kemanisan sampai. Istilah sampai ni maksudnya apa? Wuslah ni ai qurbi ma Allah. Kalau kamu dapat rasa kemanisan berzikir ke Allah Ta'ala. Ni cerita orang ahli zikir ni. Memang Syibli ahli zikir. Ahli zikir pun bukan dia gaduh zikir ratik kuat-kuat apa tak. Dia memang faham apa disiplin untuk jadi arif, orang yang arifin dengan Allah Ta'ala. Seorang yang arif dengan Allah Ta'ala ni, semua apa yang ada pada dia itu adalah jalan untuk, dengan tu dia akan kurub dengan Allah Ta'ala. Dia bernafas pun dah cukup dah untuk, dengan tu dia zikir dengan Allah Ta'ala. Dia boleh syukur dengan Allah Ta'ala, dan dia boleh rasa hebatnya Allah Ta'ala, dan boleh rasa agungnya Allah Ta'ala, dan betapa kerdilnya dia yang sedang mengecapi nikmat-nikmat kurnia Allah Ta'ala tu, sedangkan semua tu di atas pengurusan, kawalan, anugerahan, persediaan tersedia azali lagi Allah Ta'ala bagi sedia untuk kita, yang kita tak buat campur tangan apa pun. Semua tu Allah Ta'ala ambil tanggungjawab, sediakan untuk kita. Dia sediakan untuk kita dan bagi kat kita cara mewahnya tanpa perlu kita buat apa-apa kerja. Dia bagi bernafas sudahlah kan. Oksigen kita tak nak fikir kan. Kalau orang semput macam mana? Masa semput kan, teruk kan, nak nafas pun susah, sempit dada, rasa dia sempit dada lah kan, nak nafas pun susah. Kalau kita kawal kita punya pernafasan, berapa oksigen nak masuk lah hari-hari, tak ada kerja lain lah, kita duk kira oksigen je lah. Tapi orang Ta'ala bagi, tak payah fikir bernafas, tak payah fikir perut, tak payah fikir usus besar, usus kecil, tak payah fikir air macam mana nak buat, macam mana nak, tak payah. Ambil minumnya, tumpuk minum diri sambil berjalan. Ambil air lempar kat orang tu, simbah orang. Ular. Adalah orang macam tu, tapi apa Jepret kan. Apa dah sebut ni? Tak pernah fikir bagi kita kan. Kalau orang yang memang ahlullah ni, semua apa yang ada kat dia tu cukup untuk menyebabkan dia jadi lazat, seronok. Ni semua Allah Ta'ala sedia untuk aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan saya selalu cerita, saya ngaji dulu pun untuk guru banyak yang sebut macam tu. Dia kata apa? Dia bila cerita bab tauhid ni, dia akan cerita macam
cerita orang berkasih dapat cinta kan. Dan saya pun selalu cerita gitu kan. Duduk ni tengok baju. Ni baju ni dia lah hadiah ni. Ni lengan baju ni dia lah jahit. Abang tu isteri kan. Ayang. Ni baju ni saya tak basuh pun. Ayang lah basuh. Ayang. Tengok baju ingat ayang. Ayang tu sayang lah. Ke ayang tu lah bayang-bayang. Ayang. Tengok anak-anak dia, ni anak ni semua ayang yang kandungan dan bela daripada kecil. Awak tak peduli apa pun, basuh lampin ke, basuh berak ke, semua dia bela daripada kecil. Ayang bela semua, masya-Allah lah. Semua anak-anak ni ayang bela. Ayang tu isteri dia lah, jangan salah dengar. Okey, ayang kan, ayang ke ling tu darling lah, bukan ling tu clean. Saya buat lawak bodoh, saya punya style macam tu lah kan. Apa? Semua dia ingat Allah Ta'ala. Semua dia ingat. Kalau bini dia ingat bini dia semua. Makan kat kedai pun tak sedap macam ayang masak. Ayang masak sedap. Dia duk makan masakan orang, dia duk ingat bini dia masak. Ayang masak sedap lagi. Ayang masak ni kalau masak air rebus je pun buah bawang seketul sedap dah. Orang lain masak tak sedap. Ayang. Kau tak makan pun. Kau tak makan tu pasal ayang tak masak, tak apa. Orang lain tak boleh. Kalau ayang tak masak, tak apa. Lapar pun sedap. Pasal apa? Pasal tak masak tu ayang. Masya Allah. Orang dah sampai tahap menyentuh lazat dia. Samalah dengan bab orang yang ahlullah ni. Kan semua benda baik, buruk, sihat, sakit, semua daripada Allah dia. Tak ada gaduh dia. Demam ke apa ke. Tak pernah risau sikit pun. Kalau ada makan, tak ada makan, diam. Kalau makan pun tak sedap, lebih garam lah. Tak ada, sedap makan banyak, tak sedap berhenti. Komplain, tak ada. Macam mana? Sedap semua. Orang dah tolong masak pun terima kasih dah. Mentah pula, biar lah. Boleh makan, tak boleh makan, ayam banyak tunggu duk lapar. Lempar je, rebut dia makan. Apa nak cerita ni? Tak ada komplain langsung. Mulut ni diam, kawal sangat, jaga sangat. Tak ada komplain apa-apa nak mulut laser ke, apa tukang masak ni malas cuai ke apa ke, masak tak sedap, berhenti lah tukang masak lah, terus ada khidmat lah. Tak ada, pasal mulut ni tak pernah cakap cerupa macam tu. Diam. Apabila tidak, kita masak. Orang puji pun buat tak tahu je. La ilaha illallah. Engkau masak sedap lah, orang tu masak tak sedap. Engkau tak kenal Tuhan rupanya. Aku buat khidmat kerana Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Semua tu adalah jalan-jalan kita untuk kenal Allah Ta'ala. Semua tu lah nak dapat tahap tu lah. Kadang-kadang saya dulu masa sebelum saya ikut perjalanan bab-bab ketuhanan ni betul-betul, saya ngaji. Saya dulu mengaji itulah, bukan bersungguh sangat pun kan, tapi biasa jumpa tok guru jenis tu. Dia cerita macam tu. Dia cerita bila bab ketuhanan ni, dia mesti cerita bab kasih cinta kan. Memang antara dia sebut tu Laila Majnun lah, lalu dia sebut. Rupanya saya pergi India pun, tok guru sana pun sebut Laila Majnun juga kan. Tuan tak faham sudah apa benda Laila Majnun tu. Tapi cerita tu cerita kasih. Semua cerita-cerita, semua cinta kasih, cinta nasih, cinta tunang, cinta awet. Cerita tunang, awet. Pasal apa? Orang tunang dengan awet ni selalunya dia akan ada perasaan macam tu. Macam tu lah dengan Allah Ta'ala. Tu yang dia nak kata, kalau siapa boleh rasa manisnya zikir ke Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah Ta'ala tu dengan mana? Sentiasa merasai apa yang ada tu semua pemberian Allah Ta'ala. Tu dekat. Dekat tu bukan Allah Ta'ala duduk sebelah. Bukan dekat tu. Dekat tu bukan mana dekat makaniah, bukan dekat dengan mana tempat, tapi dekat dengan mana hati dan perasaan sedar. Ada istilahnya apa? Ihsas Allah Ta'ala. Tu bahasa Arab tu, Urdu pun bahasa tu juga. Ada hati ni perasan dengan Allah Ta'ala. Kita perasan Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi rezeki aku, Allah mudahkan urusan aku, Allah bukakan pintu hatiku, Allah hidupkan aku, Allah cerahkan mata aku, Allah fahamkan aku,
Allah bagi ilham kat aku. La ilaha illallah. Oh, rasa sangat dia duk beri, tak putus-putus, continuously. Dapat faham macam tu Allah Ta'ala sentiasa anugerah tu. Hak tu, masya-Allah. Kalau orang dapat rasa lazat macam ni, tengok dia kata apa? Kamu akan tahu pahitnya terputus. Kita akan rasa pahitnya terputus. Putus apa? Itu jauh darinya, dari Allah Ta'ala. Kita akan rasa betapa pahitnya tak boleh ingat Allah Ta'ala. Kalau sehari tu, hari ni sibuk sana kemari sini, ada masalah ni pula, orang ni sakit, orang ni demam, orang ni jatuh tangga, orang ni sakit, pergi hospital, kereta rosak, motor pula apa, overhead. Untuk overhead, tu bank pula, tak boleh nak buat pin yang ni, masuk pula pergi sana, kena pergi sana pula, pening, tolak tengah malam boleh balik, letih dah, tak ada dan ingat Allah Ta'ala pun, tak dan fikir Allah Ta'ala pun. Allah hari ni jemaah tak boleh mengaji, tak boleh, jemaah tak boleh, zikir tak boleh, selawat tak boleh, semua tak boleh. Macam rasa jam hari ni, pening kepala. Siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa? Tak boleh ingat Allah Ta'ala langsung hari ni, tak boleh selawat langsung. Dia menyesal nanti lah. Apa dia? Tak guna, kalau aku tak keluar tadi pun tak apa. Orang yang bila dia rasa lazat duduk tempat baik, bila dia buat macam tu, dia akan rasa pahitnya terputus. Macam kita lah, selalu dah ingat ayang. Habis-habis tak ingat dah ayang. Rupanya hati dah jatuh lain hati kat orang lain. Macam mana? Tak ingat ayang lah. Tak ingat ayang lah. Buat misal lah contoh. Allahumma salli alaihi. Saya ngaji lu ada guru cerita macam ni. Cerita apa? Ini cerita orang-orang kasih hati, cerita Allah, cerita Rasul. Ada seorang waliullah ni. Saya tak ingat nama. Saya nama ni kena selalu, bukan tak peduli pun nama-nama, tapi kisah-kisah ni pernah dengar cerita. Ada seorang waliullah ni, dia umur dia sampai umur 70, kat 80 tak kahwin. Pasal apa? Duk sibuk, lazat ibadat, zikir. Tak pernah fikir nak beristeri. Pernah satu hari, dalam umur dia 70 tahun lebih tu, nak cerita apa ni? Cerita kasih sayang, ingat, terputus, macam tu lah. Nak cerita tu. Umur dia 70 tahun tu, duk hadir majlis ilmu, majlis mengaji, duk dengar ada Tok Guru cerita hadis tentang kelebihan ada anak yang soleh. Kalau mati, kata dia, anak soleh ni macam mana? Macam mana kita masih hidup dan beramal? Anak tu adalah semua dalam buku catatan amalan kita. Allah dia dengar hak tu. Aku umur dah 70 lah, tua lah. Tua bangka lah, tua ranyut dah, 70. Bukan 17, bukan 07, 70. Macam mana? Dengar hak tu macam mana? Teringin nak kahwin? Teringin? Tak ada teringin. Pasal apa teringin? Jawab. Pasal nak anak soleh tu. Pasal nak walaupun dah mati, hukum masih hidup beramal dengan Allah Ta'ala. Pasal anak soleh tu kan kita punya zuriat. Bila zuriat ni, dia istilahnya sebanyak mana yang mereka tu beramal, sebanyak itulah yang tu dalam buku catatan kita. Tu yang waladin salihin yad'u lahu. Tak doa tak apa, janji anak kita pula dia ni dia baik. Selagi dia baik, tu yang Nabi Adam kita tengok, dia tengok belah kanan macam mana, senyum dia. Dia tengok belah kiri macam mana, nangis dia, duka cita dia. Pasal apa? Tengok yang ni zuriat dia yang derhaka, ada yang kafir, ada yang masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Sedih dia, tengok belah kanan senyumnya. Siapa? Semua dalam buku catatan dia. Dan dia dengan sebab dia lah akan ada keturunan manusia ni. Satu, dia tengok belah kanan dia gembira, tengok belah kiri dia sedih. Jadi waliullah ni bila begitu dia doa lah, ya Allah, aku dengar ni tersentuh hati aku, ya Allah. Untuk apa? Untuk aku dapat anak. Tak boleh dapat anak melainkan kena ada isteri, kahwin. Doa lah, minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa para awliya bukan sebarang. Terus orang bagi bini. Ditakdirkan. Siapa bagi? Allah lah. Tak pernah berpaling hati dia langsung.
Kat isteri ni tak pernah istilahnya dengan sebab ada isteri ni menyebabkan dia lalai ibadat apa, tetap steady mengaji, mengajar, zikir, selawat, qiyamul lail. Walaupun ada isteri tak pernah terganggu pun. Tapi kisah dia tahu ni, bila isteri dia kuat, isteri dia melahirkan anak, anak tu kuat menangis, lahirkan anak. Macam mana? Jatuh kasih dia kat anak. Jatuh kasih dia kat anak. Macam mana? Pasal apa? Anak dia, harapan dia macam mana? Anak ni lah nanti akan penyambung zurriyatan yarisni wa yarisu min ali Yaqub. Nabi Zakaria pun pernah doa macam tu. Umur dia dah 120 tahun, minta anak dikurniakan Nabi Zakaria. Nabi Yahya. Masa tu umur dia 120 tahun. Waliullah 70 tahun biasa lah. Kahwin, dapat anak. Bila dapat anak ni, macam mana? Kasih dia tu dah jatuh ke anak ni banyak. Dah anak pun sikit la ilaha illallah. Tapi apa balik semayang tengok belik anak, lagi dukung anak. Hati dia ni ke anak tu kuat ke anak tu. Nak kata tinggal semayang jemaah waidah lah, tapi jatuh hati tu dia ada cenderung ke anak tu sikit je pun. Dengar je anak menangis, tak boleh duduk lah. Kenapa? Punya tujuan dia pun supaya nak zuriat yang baik, nak anak dia jadi dindar, jadi orang agama. Kemudian satu malam ni mimpi, saya sebut ni nak sebut dia. Waktu satu malam dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi tu mimpi apa? Di padang mahsyar. Bila mimpi di padang mahsyar tu apa jadi? Padang mahsyar ni antara suasana ada di padang mahsyar esok, dia ada bendera. La ilaha illallah, ni Habibullah, ni Khalilullah. Ni apa dia? Ni ahli masjid, ni ahli surau, ni ahli kitab, ni ahli mengaji. Ni Habibur Rasulillah. Ada macam-macam bendera ada. Wahabi ada tak? Mana ke Wahabi tu? Wahabi. Ni Qadariyah ni. Macam-macam bendera lah ada. Jadi dia ni memang orang yang kasih dengan Allah Ta'ala, sentiasa duk zikir, selawat. Jadi antara bendera dia tengok tu Habibullah. Dia pun di padang mahsyar ni. Gigi. Kata dia, untuk malaikat, setiap bendera ni ada malaikat jaga. Siapa nak duduk bawah bendera ni? Pergi kat malaikat tu. Dia kata, siapa kau? Dia sebut nama dia, saya tak ingat nama wali tu. Dia kata, nama aku gini. Aku nak masuk bawah bendera ni pasal aku di dunia dulu Habibullah. Aku kasih Allah, bila pun aku zikir ke Allah Ta'ala. Mereka kata, nanti Zat, aku nak tengok dulu buku catatan aku, ada tak nama kau? Buka. Nama siapa? Buka. Saya ngaji pun Tok Guru macam tu kan. Dia berlakon tu, dia ingat sikit amalan ni. Ada nama kau tapi dah kena potong. Dulu kau memang masuk dalam senarai ni, tapi dah kena potong. Pasal apa? Mengikut catatan yang ada ni, pasal kau dah dapat anak kecil, kasih kau dah jatuh ke anak kecil tu, pasal tu kau tak layak duduk dalam bendera ni. Allah, menangis dia. Pasal mimpi macam dia. So, mimpi orang soleh kan sebarang mimpi. Wahabi tak kamu terima lantak dia. Menangis. Menangis. Menangis apa? Ya Allah, anak ni ke yang menghalangkan kasih aku padamu, ya Allah. Nangis. Kita angkat tangan doa tu. Ya Allah, kalau anak ni lah yang memutuskan kasihku padamu dan zikir aku padamu, kau matikanlah anak aku. Mimpi. Dia doa macam tu. Habis dia doa macam tu, bini dia panggil dia, abang. Abang cakap Melayu lah kan. Abang. Dia pun sedar. Ngapa? Anak abang. Ngapa? Jatuh. Ngapa? Meninggal. Alhamdulillah. Tunggu Alhamdulillah. Masya Allah. Kita bayarlah. Kita lah. Anak ke? Tak boleh. Saya sebut. Kita tak belajar betul-betul cara-cara macam mana dapat ada hubungan Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala. Kita ni nak duduk tempat zikir Allah Ta'ala. Punyalah
Sikit-sikit orang tua ni zikir, sikit-sikit orang tua ni zikir. Saya sebut tu nisbah hampa dengan saya lah, kan. Sikit-sikit suruh baca Quran, sikit-sikit suruh ni. Dia nak baca Quran apa? Kita jenis belum kena latihan betul-betul ke Allah Ta'ala ni. Memang itulah perangai kita. Dia liar untuk ke Allah Ta'ala, nak ke Rasul, nak duduk menjela ilmu, nak duduk mengaji betul-betul, nak tinggalkan kehidupan di luar sana yang begitu, orang kata apa, bercelaru kehidupan. Nak tinggal sana, nak datang pada kasih pada Allah Ta'ala. Kita ni dah kasih ke Allah Ta'ala ke? Timbanglah sendiri, tengok-tengok kan. Kasih tak kasih ke Allah Ta'ala. Ada orang demam je, dia ingat balik lah. Ustaz, demam. Nak telefon mak, panggil balik. Oh Allah, pegang-pegang. Ni panas ni, panas. Sejuk gede. Sejuk gede, panas. Mak dia pun kelang kabut lah, mari. Oh panas ni, garing panas ni, kata dia. Kita pegang, tak ada apa pun. Tapi dah kata kat mak dia boleh bawa balik, balik ke. Bila anak main pula tak tahu lah kawan tu. Siapa dia tak tahu? Tahu kan? Apa cerita ni? Kalau orang yang memang dah seronok mengaji, tak nak dia balik. Mak dia suruh balik, tak nak. Kau balik lah, lama dah tak balik rumah, sebulan lebih dah ni. Sayang mak mengaji. Dalam mengaji, tengah faham lah tu. Tengah best ni. Isra' Mi'raj ni, Allah, dah langit ke-6 lah. Masuk dah langit ke-7 ni. Nanti satu langit jumpa Nabi Harun. Nanti jumpa Nabi Musa. Betul nak jumpa Nabi Ibrahim pula ni. Allah, miss lah balik nanti tak ada tengok. Live tak sama. Allah, tak nak balik lah mak. Demam pun demam lah, tak apa. Seronok mengaji sini. Balik bukan ada apa, nanti main game je. Oh, dia dapat seronok dia tak suka dah. Dia akan rasa betapa pahitnya putus. Tambah pula balik 2-3 hari main sini, alamak, dah turun langit lah. Isra' Mi'raj contoh lah kan. Tengok tajwid, alamak, makhraj huruf dah 5-6 lah makhraj, alamak, nahu dah habis dah punya saraf. Nahu, alamak, dah tinggal mahfudat, babu sajin wa khatamu hadidin, tinggal hak penutup je, tinggal mudhafu ilaih je. Allah, baru kau tahu pahit yang kau tinggal 2-3 hari. Pasal kau tak pernah rasa, dah pernah rasa lazat, baru tahu pahit dia. Tapi kalau tak rasa lazat ilmu, duk rasa seronok balik, boleh balik kau 3 hari, 3 hari makan sedap. Engkau siapa? Engkau duk rasa manis benda yang pahit, belum rasa manis apa sepatutnya kena rasa manis. Kita banyak lagi hak tu lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi kata dia, kalau kamu boleh kecap kemanisan seronok dengan Allah mengaji, contohnya lah kan, kamu akan rasa pahit yang terputus. Tambah kena balik Allah, tambah demam tak boleh mengaji, pening, muntah ke apa, cirit. Nak mengaji tapi cirit, mana tahan 2 minit cirit, 2 minit cirit. Siapa dia tak apa kan, senyum ini siapa, 2 minit cirit, tret, tukar kain, tukar kain, sampai satu hari 10 helai kain, set cirit, duduk je cirit, pusing sikit, pret keluar. Tak tahan, tak boleh naik mengaji. Siapa? Tak tahan sangat nak masuk kain, cirit. Kalau dia duduk bilik air pakai kain basah je, tret, 2 minit, tret keluar, 2 minit, tret keluar. Tak boleh naik mengaji, speaker pun tak dengar. Contohlah kan. Dia akan rasa, alamak, rugi lah, sakit perut tak boleh mengaji, alamak, macam bala besar tu. Orang lain duduk jauh-jauh boleh mengaji, kita duduk sini tak boleh mengaji, alamak, rugi lah, Masya Allah. Pasal dia rasa lazat mengaji. Iaitu kata dia, pahit putus ni apa? Jauh darinya, dari Allah Ta'ala. Maka ianya jauh daripada Allah Ta'ala ni ialah azab yang besar di sisi Ahlillah Ta'ala. Kalau Ahlullah lupa pada Allah Ta'ala ni azab. Lupa Allah Ta'ala tu yang tu bala, yang tu bukan nikmat. Kita kalau macam mana, boleh tak mengaji sekali, lega rasa. Ngaji panjang lah tu, bila setengah tak berhenti. Macam mana? Bila habis tu lega lah. Lega lah habis mengaji. Pasal kita tak rasa sedap mengaji. Orang sedap mengaji, awak habis awal sangat, selalu kat aku 10 awak berhenti. Alamak, tak puas sungguh. Dia jadi macam tu tau. Tengoklah kita duduk kat mana kan.
Jadi orang yang ahlullah ni, dia akan rasa tak boleh ingat Allah Ta'ala, tak boleh zikir ke Allah Ta'ala, tak boleh taat ke Allah Ta'ala, tak boleh ngaji. Yang ni adalah azab yang besar. Pada mereka, yang ni adalah azab yang besar. Dan kata dia adalah daripada doanya. Sebahagian daripada Nabi, doa Nabi SAW. Apa dia? Macam ni, Rasulullah pernah doa. Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, rezekikan aku lazat memandang kepada wajahmu. Wajah bukan muka sini, bukan. Apa wajah ni? Dia wajah-wajah untuk boleh ingat padamu. Bukan wajah tu mandang wajah, melihat muka Allah, subhanallah. Wahabi duk faham muka yang layak, subhanallah. Tak layak pada orang Ta'ala muka. Pasal muka juzuk dalam kata, subhanallah, menafikan ahadiyah wahidiyah pada orang Ta'ala. Jadi apa maksud memandang pada wajahmu? Maksudnya memandang pada wajah-wajah yang boleh mengingatkan aku kepadamu. Ingat pokok, ingat Allah jadikan pokok. Allah tumbuh dengan pokok. Allah jadikan oksigen dengan pokok. La ilaha illallah. Allah sediakan oksigen kepada aku melalui pokok-pokok. Tengok pokok, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. La ilaha illallah. Tu. Dia minta tu. Yang tu sebagai ulama kita syarahnya tu. Jadikan aku lazat memandang kepada jalan-jalan untuk boleh zikir padamu. Tengok matahari, ingat Allah. Macam cerita kekasih dia lah kan. Tengok kucing ni kucing ayang ni kan. Makan nasi, ni ayang yang masak nasi ni. Makan nasi, terbayang-bayang wajah ayang. Ni makan nasi, terbayang-bayang Allah yang bagi rezeki. Bukan terbayang, yakin Allah bagi rezeki. Kalau orang tadi tu, dia terbayang-bayang ayang yang masak. Yang ni tak, Allah memang tak ada syak langsung. Memang Allah bagi rezeki. Allah yang atur aku sejak azali. Macam mana tengok ikan bilis. Ikan bilis ni bertelur kat laut mana boleh orang tangkap ni, masuk dalam pinggan aku. Dah ni, yang ni aku makan, masuk mulut tak? Ni rezeki aku, masuk dalam mulut ni, boleh rasa ni. Dia bertelur atas lautan, dalam mana tak tahu dah. Ada orang boleh tangkap ikan macam ni. Takdirkan, tulis nama aku, setiap ekor ikan, setiap biji nasi yang masuk dalam mulut, setiap butir garam yang masuk. La ilaha illallah. Kita belum sampai tauhid situ kan. Orang ahli tauhid, antara tahap dia orang capai tahap tu. Itu antara doa Rasulullah, dapat memandang Allah Ta'ala setiap masa. Maksudnya apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Itu jalan dia. Pasal nak ingat Allah Ta'ala direct tak mahu. Jalan nak boleh ingat Allah Ta'ala melalui makhluk Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Macam saya sebut ayang ni, ingat ayang ni tak mahu. Dia ingat apa? Ingat kucing ayang, ingat nasi ayang, ingat baju ayang, ingat kerja ayang ni, jahitan ayang, ingat semua ingat ayang saja. Saya buat misal bahasa itu. Dan kata dia, memandang pada wajahmu yang mulia, maksudnya memandang pada jalan-jalan wajah-wajah untuk boleh zikir padamu, ta'zim padamu, tauhid kamu, dan wasyauqi ila liqa'ika, dan rindu kepada nak bertemu denganmu. Itu antara doa Rasulullah. Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi warzuqni lazzata. Baca yang ni syauqa, tak salah baca syauqi. Warzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wa syauqa warzuqni syauqa ila liqa'ika. Baca syauqa ila liqa'ika, maka bagi fathah atau daripada lazzah. Dan kurniakan pada aku syauq, rindu kepada nak bertemu denganmu. Satu orang-orang yang ahlullah ni macam mana? Dia tak takut mati, bahkan mati itu adalah yang menghubungkan antara kekasih dengan yang dikasih. Kita tak faham bab tu. Ada orang nak mati juga pasal dah boring hidup dunia. Ahlullah, ahli sufi, dia hari mati ialah hari yang paling seronok dia. Siapa dia? Orang yang arif billah, hari mati ialah hari paling seronok, bukan hari paling duka cita. Satu, kita sambut-sambut ulama-ulama tu, guru para aulia ni, antara kita sambut hari meninggal dia. Pasal apa hari meninggal dia? Dia arif dengan Allah Ta'ala,
Hari meninggal dia ialah hari yang paling dia seronok sekali. Pasal kat dunia tak boleh lihat Allah Ta'ala hakiki. Mati je boleh lihat hakiki Allah Ta'ala. Kat dunia tak boleh. Kat dunia ni lihat makhluk wasilah jalan lihat Allah Ta'ala. Mati tu jambatan lihat Allah Ta'ala direct. Satu, mati tu keseronokan bagi dia. Satu, kalau orang yang betul-betul beriman tu nak tengok iman tak ada iman, apa dia? Siapa yang memang ada cita-cita nak mati? Kita jauh lagi lah kan nak sebut-sebut bab macam tu. Saya boleh sebut ni, saya tutup ngaji, tutup guru dulu kita duk ngaji, dia duk sebut gitu. Allah, demo pun meninggal dah kan. Kita aja yang duk tergigih-gigih lagi ni kan. Ya Allah, Allah maghfir lana. Baik. Yang ni adalah antara asalnya daripada perkataan Syekh Shibli. Bagaimana faham dia perjalanan bab ketuhanan ni sampai tak ingat Allah Ta'ala pada dia, itu adalah benda yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita rasa manis untuk zikir, untuk selawat, untuk mengaji, untuk ikut agama ni, duduk dalam majlis yang mulia, yang dimuliakan Allah Ta'ala ni. Yang ni adalah kelazatan pada kita. Amin. InsyaAllah kita sambung Babus Sulasi. Bab apa pula? Bab 3 pula. Yang lepas kita belajar ni 2 ni. Yang ni lawan dia, yang ni lawan dia. Yang ni yang jumpa pula 3. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.